Catatan pendek CBDM. Datuk UPS sokong bayaran tak? Mengikut kenyataannya dia sokong. Saya ada bercakap dengan seorang ahli parlimen UPS 2 hari lepas. Dia beritahu memang ada arahan daripada bos-bos diorang untuk menyokong Ismail Sabri. Itu diberitahu. Kemudian saya baca kenyataan Ketua Menteri Sarawak. Dia kata, oh kita tak campur, serah pada Agong. Kemudian petang ini pula keluar lagi kata bahawa UPS menyokong BERA. Baik, ini saya rasa politik yang agak baru bagi Sarawak. Kerana sepanjang yang saya tahu, Sarawak ni dia tak mau bergaduh dengan Kuala Lumpur. Dia tak mau bergaduh dengan Kuala Lumpur. Kuching ni tetap bergaduh dengan Kuala Lumpur. Semenjak kes Stephen Kaloningkan dulu digulingkan oleh Kuala Lumpur, kemudian Tawisli, kemudian kepada Abraham Yaakob, khasnya era tak mau bergaduh Kuala Lumpur. Jadi sekarang ni GPS telah memberikan kenyataan menyokong kepada Ismail Sabri, iaitu UMNO, ya. Itu sebab saya tidak ada masalah dengan GPRS ini. Sebab waktu PH memerintah, dia keluar daripada Barisan Nasional tapi konsisten tidak menyokongnya. Sebab apa tidak menyokongnya? Kerana PH meletakkan PKR dan DAP dalam kerajaan mewakili Sarawak. Jadi waktu berada di dalam Perikatan Nasional, PH pula mendapat berapa jawatan menteri, ya. Jadi bernasib baiknya mungkin daripada dia menyokong Anwar Ibrahim. Kerana kalau menyokong UMNO, tentu UMNO tak ada cawangan, tetapi PBM ada cawangan di Sarawak. Waktu pemerintahan Muhyiddin tidak ada membuat kenyataan bahawa PBM Sarawak ini ditutup, tak ada. Maknanya kalau berlaku pilihan raya Sarawak, akan akan ditentang oleh PKR, oleh DAP, oleh, ya. Tu tuan-tuan kena faham lah. Ni sihat Datuk baik hati. Apa bahasa Cina saya tak tahu. Zahid dan Najib ni rasuah ke tidak? Saya ada jumpa satu orang meniaga. Dia cerita, cukup marah dengan Zahid ni. Dia kata Zahid ni pembohong, penipu lah dan sebagainya, janji tak tepati. Saya rasa dia pernah melibatkan diri dalam tender-tender di Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya tak tanya apa tender dia. Najib ini, saya dah lihat bahawa dia dari segi rasuah tu tentunya tidak. Sebab dia anak bangsawan Melayu. Walaupun Tun Razak dalam hatinya tidak meninggal apa-apa hasil harta, tetapi sebagai anak bangsawan Melayu, Najib Razak ni dia jaga maruah dia. Saya rasa dari segi rasuah-rasuah tak ada. Dari segi menerima bantuan untuk parti politik dia, iaitu UMNO, mungkin ada. Jadi soal dendam politik ini memanglah betul. Kerana dibuat kerana sebab-sebab politik. Tapi nak menuduh Najib, walaupun saya tidak sependapat dengan dia, kata dia rasuah, saya tak nampak. Kerana belakangkan apa yang saya tahu dari segi hartanya, kediamannya, dia masih lagi itu, saya tak pernah dengar lah dia ada rumah kat London ke apa, saya tak tahulah. Yang lain daripada itu saya tak tahu. Salam Datuk, saya tak faham kenapa UMNO suruh Muhyiddin. Bukan UMNO suruh Muhyiddin letak jawatan. UMNO dah tarik diri, tak nak Muhyiddin jadi Perdana Menteri. UMNO tak mau lagi bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Maka UMNO tarik diri. Jadi dia hilang majoriti. Jadi tak ada kaitan kenapakah disuruh. Kita tak suruh Muhyiddin letak jawatan. Kita minta untuk nak menyelamatkan kerajaan Perikatan Nasional hari itu. Dia meletakkan jawatan kerana dia ada kelemahan. Pertama, dia ada penyakit. Yang kedua, dia kerja 4 jam. Dan semua orang tahu bahawa Muhyiddin ini dipandu atau dinasihatkan oleh 3 pegawai dia.
yang saya panggil kerajaan 3 pegawai tu. Muhammad, tak boleh tak ceritakan jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu dalam UMNO. Banyak jasanya, banyak sumbangan dia. Sama ada dia jadi Menteri Pelajaran yang membentuk bahasa baku sekarang, sama ada dia jadi Menteri Pertanian sekejap, dan juga Menteri Belia, kemudian dia menjadi Menteri Kewangan. Ada perkara-perkara yang dia buat baik. Jadi kita tak boleh kata semuanya tidak baik. Ada yang baik dia untuk buat. Dari segi kepentingan Melayu itu dia jaga. Datuk betulkah Kuli pun dah sokong Ismail Sabri? Mengikut maklumat dia tidak hantar SD. Pasal dia pun duduk dalam kursi bebas. Saya duduk rumah menyewa tahun. Masih menyewa lagi. Bayarlah, dah 9 tahun menyewa dah. Itu yang saya marah dengan Anwar Musa. Saya hantar mesej tuan-tuan. Saya kata sampai kesudah you berhenti, you tak boleh bantu saya untuk dapat rumah mampu milik. Apa punya kawan. Jadi kalau ada orang Anwar Musa, pergi tanya dekat Anwar Musa, betul tak betul Zahrin hantar mesej yang ayatnya lebih kurang, sampai kesudah you berhenti jadi menteri, you tak pun tolong saya untuk dapat rumah mampu bilik di BKL. Kan, wahai saya dah jumpa dia pertama kali dan terakhir waktu dia jadi menteri. Saya datang ke pejabat dia untuk mesyuarat bagi lawatan Muhyiddin ke rumah Pangsa Seri Labuan. Kemudian saya dipanggil masuk bilik dia, bercakap hal politik. Kemudian saya kata, tolong rumah saya ni. Dia kemudian saya hantar mesej dengan setiausaha politik yang tak berguna tu, berdiman tu, pun tak membantu saya. Jadi saya diam lah. Saya buat bodoh lah. Orang tak nak bantu, kita nak buat apa? Mungkin dia tak nak bantu kerana saya bukan penyokong dia, bukan kroni dia. Jadi saya diam lah. Buat apa kita nak gaduh? Tapi sekarang ni saya pecahkanlah rahsia tu. Saya bukan buat fitnah. Saya tu tengok kalau rumah tu 190,000, bolehlah digagahkan untuk bayar bank, kena gunakan nama anak saya ke, ya. Orang masyarakat sosial, kita mesti ada prinsip, Gopi. Dalam politik, dalam hidup kita ada prinsip. Jangan gadai prinsip. Apakah prinsip itu, Gopi? Prinsip itu maruah. Maruah ini adalah prinsip. Jangan jadi orang tak ada maruah. Prinsip UMNO, sejak maki Muhyiddin, keluar pada kerajaan Muhyiddin, lepas tu peluk. Itu namanya tak ada maruah, tak ada prinsip. Kita mesti ada prinsip. Soal berbaik, soal lain. Saya dengan Anwar Ibrahim bergaduh, buat buku dalil 50. Itu prinsip saya. Tapi apabila saya berjumpa, saya bercakap, saya bersalam dan sebagainya, itu prinsip. Begitu juga musuh politik saya. Saya tahu dia tak setuju dengan saya, pandang sebelah mata saya. Tapi apa ada, saya bukan makan dedak, makan di bawah tanggungan saya. Demi hal lah. Nival ada problem masalah dengan DAP ni, doktrin yang dibuat oleh Mahathir selama 22 tahun. Mengatakan DAP ini sebuah parti yang dikira menghasut, opportunis, dan dianggap chauvinis, iaitu kepentingan kelompok orang Cina. Doktrin itu dibuat oleh Dr. Mahathir 22 tahun. Tapi doktrin itu dicabut oleh Dr. Mahathir apabila dia bersekutu dengan DAP. Tetapi setelah Dr. Mahathir mencabut balik doktrin yang dia buat dan dia berjumpa balik dengan DAP, berpeluk dan menubuhkan kerajaan, kemudian dia bagi pula DAP satu kementerian yang penting, iaitu Kementerian Keuangan, yang menyusahkan orang Melayu yang meniaga dan sebagainya. Barulah dia terfikir bahawa itulah DAP. Saya sendiri tidak anti pada DAP. Dia sebuah parti Demokrat Sosialis, dan saya ada basic sosialis. Jadi pada saya tidak boleh disalahkan DAP yang sekarang digunakan sebagai parti, parti perkauman Cina ni digunakan
Dia kononnya untuk menguntungkan Melayu, untuk jangan menyokong DAP. Tetapi UMNO masih lagi duduk dalam sikap konservatif, masih lagi dalam pemikiran yang ortodok. Ingat, masih lagi Melayu Cina ni ada persoalan, dia tak tahu bahawa berjalan sekarang ini telah merubah pemikiran anak muda Malaysia. Sebenarnya dulu boleh, kerana ada tahap antara dua darjat, yang miskin dan yang kaya. Melayu dilihat darjat miskin, bukan Melayu dianggap darjat kaya. Tapi selepas dasar ekonomi baru, pencapaiannya walaupun tidak mencapai pencapaian dasar ekonomi baru sepenuhnya, tetapi yang penting dan mendesak dasar pendidikan itu yang dibuat oleh UMNO sendiri telah merombak minda pemikiran generasi baru, baik dia Melayu, Cina dan India. Saya rasa tak ada lagi dah peratus yang tinggi bagi mereka yang masih lagi nak menggunakan idea isu perkauman ini. Dan anak-anak Melayu pun banyak juga yang menyertai DAP sebagai satu parti perjuangan yang menolak sentimen perkauman dan sempadan agama ni. Saya rasa soalan yang sudah tanya tadi ialah kerana waktu pertama kali DAP menjadi kerajaan persekutuan, dia agaknya seperti mabuk kuasa sedikit lah. Ada tindakan-tindakan dia yang menyentuh perasaan orang Melayu. Tapi saya rasa selepas ini DAP akan terus bertambah baik berdasarkan pengalaman, belajar pengalaman dan akan memperbaiki. Berbeza dengan UMNO, 3-4 kali pengalaman pun dia tak pernah belajar, seperti yang akan berlaku nanti, iaitu akan berpeluk balik dengan Parti Bersatu. Muhammad Anas, apa Datuk komen PAS? PAS ni dah lagi daripada Ittihad dia. Ittihad politik dia dah lagi jauh. PAS di bawah zaman Hadi ni, Hadi dah tak boleh berfikir lagi dah. Dan dia hancur sehancur-hancurnya apabila dapat gaji hampir 50,000. Mungkin lah, saya tak tahu gaji dia berapa. Tapi sebagai menteri mungkin dia dapat 50,000, tambah lagi 16,000 gaji ahli parlimen, belum lagi adun, gaji sebulannya mungkin dalam purata 80,000. Dia dah mula sewel dengan nikmat dunia ni. Jadi dia tak boleh berfikiran secara matang dan prinsip perjuangan dia. Berbeza waktu dia mengatakan UMNO ni kafir, sembelih orang UMNO tak boleh dimakan, itu waktu dia tengah susah, pendapatan tak ada. Jadi sekarang sejak dia duduk dalam Kerajaan Perikatan Nasional, mungkin gajinya ribuan, ringgit itu telah menguasai otak dia. Dan begitu juga PAS sekarang ini sudah mula ditolak oleh moden Melayu ini. Anak-anak Melayu moden ini dah mula menolak PAS, kerana mereka melihat PAS ini tak lebih daripada penunggang agama. Dan kalau kita lihat dari segi prinsipnya, tak apalah PAS bekerjasama dengan Perikatan Nasional, tetapi masalahnya apabila PBM diserang habis-habisan, PAS menjadi panglima dia, menjadi Salahuddin Ayyubi dia, yang menjadi pejuang tegar di medan perang untuk mempertahankan Muhyiddin. Wahab Muhyiddin terus terang mengatakan bahawa PAS ini ajaran sesat. PAS, Muhyiddin tidak pernah berkata selepas dia jadi Perdana Menteri untuk berkata saya masa hari itu memang benar, saya ada memberikan ceramah PAS ini parti ajaran sesat. Masa itu saya perlu untuk mempengaruhi orang jangan mengundi PAS. Tetapi sekarang PAS telah bersekutu dengan saya. Dengan terbukanya saya memohon maaf di atas ucapan itu kepada pemimpin PAS, ahli-ahli PAS. Tak ada pun dia cakap begitu. Tetapi Haji Hadi sudah jadi panglima perang kepada Muhyiddin, mempertahankannya dan memburukkan UMNO. Hari ni UMNO pergilah berkongsi dengan dia. Hai, tak faham dia.